Yang dimaksudkan taufik di sini adalah bertambah baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertambah baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu ataupun dengan mana yang lain. Yang dimaksudkan taufik ini telah menghilangkan ghaflah di hati kita, menghilangkan ghaflah, menghilangkan lalai, ataupun dimaksudkan menghilangkan putusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu kesalahan maksiat yang kita anggap tidak maksiat, yaitu terputusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang rasa bila terputus hubungan dengan Allah itu tidak maksiat, maka kita kata itu adalah di kalangan awam muslimin, orang awam muslim gitu kata. Jadi terpulang kepada kita, apakah kita ini ingin kekal menjadi awam muslimin ataupun kita ingin meningkatkan diri kita menjadi ahli khawas yang lebih khusus. Ya. Di antara awam muslimin apa dia? Iaitu dia tidak menghiraukan apabila terputusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada risau, tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Sebab apa? Sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, baca Quran banyak dan sebagainya. Ya, haji pun dah 2 kali, umrah banyak kali dah. Ya. Lepas tu akhirnya selesailah. Sedangkan hubungan kita sehari-harian banyak kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terputusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala betapa dahsyatnya sehingga dalam salat pun putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam salat pun kita tidak menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rasa tak ada salah apa-apa. Kan teruknya gitu. Ketika mana putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bila kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Ingat dikata apa, lupa Allah Subhanahu wa taala banyak sebab. Kita lupa rezeki kita, Allah taala yang bagi. Kita lupa kesihatan kita, Allah taala yang bagi. Kita tidak merasai kewujudan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak merasai cinta Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kita ingat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan kita ingat dunia ini terlampau banyak, maka putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan tamak kita kepada dunia, maka putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala ingin memandang kepada kita sekiranya kita memandang kepada yang lain pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah seorang kekasih itu sanggup melihat kekasih dia menghadap kepada orang yang lain? Bagi kekasih yang ada perasaan cemburu, kau tak dikotuk gitu, dia lari jelah, dia meninggalkan kita. Sebab yang dinamakan kekasih itu punya sifat cemburu. Dan Nabi SAW menyebut, aku seorang yang cemburu dan Allah lebih cemburu daripada aku. Apa maksud kalam Nabi ini? Nabi mengatakan dia adalah seorang yang cemburu, tetapi innallaha aghyaru minni, Allah Ta'ala lebih cemburu daripada aku. Dan cemburunya Allah kepada makhluk dia tidak mendatangkan mudarat berbanding kita. Kita bila cemburu dengan seseorang, merana rasa, merana rasa, nak apa, nak lampang rasa nak apa, mudarat gitu. Kita berasa kalau cemburu kita jadi sakit kan bila cemburu tu. Jadi bila sebut Allah Ta'ala cemburu, tu bukan macam kita.
Bermaksud cemburu Allah tidak mudarat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi begitulah diungkapkan untuk bagi kita faham, ya. Maka Nabi kata, innallaha ghayyaru minni, Allah Taala lebih cemburu daripada aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencemburui kita bila kita beri tumpuan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala cemburu. Maka apabila Allah Taala cemburu, maka Allah Taala meninggalkan kita. Kau nak pandang ke orang lain, pandanglah, kata Allah Taala. Kau dek kau lah, kata Allah Taala. Lantak kau lah. Itu maksudnya kan. Dan budak dia apa dan kayu, duit dan banyak semua, kau tak ada apa kau dek kau lah. Kan. Jadi maksud ketika itu, tapi betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa pengampunnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ini memandang kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sadar, kita kembali untuk berbaik-baik semua dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin memandang kepada Dia, maka Allah Taala mengalu-alukan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Lepas itu kita rasa jauh muak, pandang pula yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, marah Allah Taala, apa kau ada kau lah, hai lantaklah kau. Lepas itu kita kembali sadar, kembali kita memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala pun ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya. Lepas itu kita kembali, jadi sentiasalah kesesatan hati kita itu, maka ini kita kata taufiknya ahli khawas. Ahli khawas ini mengimpikan sentiasa menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa ingin memandang kepada Dia, sehingga sampai martabat kita kata tidaklah kita melihat sesuatu kecuali kita melihat Allah Taala terlebih dahulu daripada yang lain. Ini baru dinamakan orang yang arif. Orang yang arif, bila kita melihat sesuatu Allah Taala dulu. Bila kita rasa seronok dengan anak kita, lihat kepada Allah Ta'ala dahulu yang berikan kita nikmat nama dia anak. Pandang dia. Bila kita dapat duit, maka kita pandang kepada Allah Ta'ala dahulu yang memberikan kita rezeki itu. Jadi sentiasalah kita memandang kepada Dia sepanjang masa. Bila ada seseorang menggembirakan hati kita, maka kita pandang kepada Dia dahulu yang memberikan kita kegembiraan melalui orang itu. Hatta kita, kalau kita ada seorang amak, ada seorang ayah, tidak terhenti kepada amak dan ayah sahaja. Sebenarnya sebalik itu lebih besar lagi kasih. Bila kita melihat kasihnya seorang amak, kasihnya seorang ayah, tidak terhenti daripada situ. Di belakangnya ada kasih yang lebih besar lagi, iaitu kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat betapa besarnya kasih Allah, maka diberikan seorang ibu yang mengasihi kita. Betapa besarnya kasih Allah Subhanahu wa taala, diberikan seorang ayah untuk menjaga kita. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita faedah yang banyak, maka di sebaliknya adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih yang luar biasa, yang cukup besar. Kalau kita kata kita mendapat kasih seorang ibu, mendapat kasih seorang ayah, maka bermaksud di sebalik itu ada kasih yang sangat besar, kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan kita ini berada rahim seorang ibu. Dan di antara tanda kasihnya Allah Taala kepada kita, dicampakkan kepada ibu dia rasa kasih kepada anak tu. Siapa yang memberikan rasa kasih kepada ibu kepada anak? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia buat mak tu jenis macam gangguan bukan anak. Kan? Tak ada rasa kasih. Melalak tengah malam, mengadang di sepak dia nak tidur gitu. Kan. Kau lah gitu. Binasa gitu, tak ramai yang hidup kan. Kalau ada yang hidup tu anda tu. Jadi kenapa kita tidak melihat di sebalik itu?
Kerana kita jahil, kita kata jahil kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sampai bila kita nak jahil ni? Pada situlah jahil. Apakah kita sentiasa membiarkan kejahilan kita tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu ahli tasawuf, kenapa orang menghina tasawuf? Kita kata, kenapa orang melihat kita kata tidak pentingnya ilmu tasawuf, sedangkan ilmu tasawuf itu untuk mendidik kita agar menyempurnakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada itu, tak payah belajar ilmu tasawuf. Disebabkan kita ini sentiasa putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kata-kata nasihat yang datang daripada mana untuk kita memperbaiki hubungan itu kecuali daripada para ulama tasawuf yang bercakap tentang itu. Ulama fiqh bercakap tentang ibadat. Ibadat ini ada pahala, ibadat ini ada pahala, ibadat ini ada pahala. Tapi nak bercakap soal hubungan dengan Allah sepanjang masuk, mana kita jumpa kecuali para ulama tasawuf yang membicarakan untuk kita sadar betapa kepentingannya, dan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Yang penting kita tahu, kita tahu di mana diri kita, supaya jangan kita perasan kita ni baik. Kenapa? Sebab banyak putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya taufik di sini bukan lagi taufik kita nak meninggalkan solat, meninggalkan puasa. Taufik di sini bermaksud taufik untuk menyedarkan hati kita agar menjalinkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebelum ini. Alamat pertama, amal kebajikan atasmu daripada tiada qasad, daripadamu kepadanya. Bermaksud amal kebajikan kita bukan daripada kita bukan daripada kita kepada Allah. Jadi selalu kita rasa bila kita sembahyang, bila kita baca Quran, apa kita rasa? Kita buat baik pada Allah, kita kata. Ya. Kita buat baik pada Allah. Bila kita baca Quran, kita buat baik pada Allah, banyak betul dia buat baik rasa. Tak ada orang buat banyak baik macam Dan ni, saudara. Banyak betul dia buat baik. Sentiasa kita melihat kebaikan datang daripada kita kepada Allah, maka dikatakan ini kefahaman awam. Jadi bagaimana yang sebenar? Yang sebenar dia, bila kita melakukan kebaikan, itu kebaikan Allah kepada kita, bukan kebaikan kita kepada Allah. Kebaikan Allah pada kita. Sebab tu ulama tasawuf mengatakan, bila kita beribadat, bukan kita pandang kepada betapa baiknya aku ini, baik, lama-lama dia jadi ujub. Lama-lama dia jadi ujub. Baiknya Dan, banyak dia baca Quran, orang tak dapat baca Quran macam Dan ke saudara. Contoh. Sebab apa? Sebab kita terlepas pandang satu kepahaman dalam ilmu tasawuf, agar kita melihat kebaikan kita itu adalah kebaikan daripada Allah kepada kita. Jadi bila kita baca Quran, maka kita lihat, ya Allah, betapa baiknya Allah kerana memberi aku hidayat untuk baca Quran. Maka yang baik itu adalah Allah. Jadi Allah melakukan kebaikan kepada kita, maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tidak melakukan baik kepada kita, maka tidak akan ibadat kita. Jadi tak boleh kita nak, sebab itu ulama kata tak boleh kita nak rasa tinggi daripada orang. Walaupun orang tu ahli maksiat, kita rasa takabur, kita rasa tinggi diri, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita beruntung
sebab Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, tidak kepada orang tu. Allah Ta'ala berikan apakah kebaikan kita ni kita, mana mungkin kita punya. Allah Ta'ala yang memilih untuk memberikan kita hidayah yang lebih pada orang. Itu maksud dia. Sama seperti bila kita beriman kepada Allah, ada orang beriman, ada orang tak beriman. Jadi kita bila melihat orang tak beriman, rasa belas kasihan kita kepada mereka sebab mereka tidak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan kita, Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Maka bila Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, berikan kita hidayat, maka kita beriman kepada dia. Yang ini pun kalau kita nak syukur, sampai mati pun tak boleh kita nak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab pilihan Allah kepada kita untuk beriman kepada dia. Jadi kalau daripada yang awal lagi Tuhan yang memberikan kebaikan kepada kita, begitulah seterusnya. Kebaikan yang pertama Allah Ta'ala beri kepada kita iman. Tuhan beri kita iman dia. Jadi kita nak kebal macam mana? Sebab tu kita kata, ya Allah, tidak mampu aku untuk meluahkan rasa syukur kepadamu ya Allah. Tak dapat kita luahkan. Sebab dia yang beri kepada kita. Maka seterusnya Tuhan bagi hidayat demi hidayat, hidayat demi hidayat. Maka ahli khawas, orang yang lebih khusus adabnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka apabila dia melakukan kebaikan, dia melihat Allah Ta'ala memperlakukan kebaikan kepada dia, menyebabkan dia melakukan kebaikan. Maka inilah adab. Bahkan kita sebut dahulu, inilah syarat orang nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun kata inilah adab penghuni syurga. Inilah adab penghuni syurga. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran itu, dapat faham kepada kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak izinkan manusia di padang mahsyar nanti untuk melangkah ke syurga kecuali semua manusia itu melihat segala kebaikan, salat, puasa, baca Quran, haji, sedekah, akhlak dan sebagainya, kita pulangkan balik semuanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disebut dalam kitab, ketika mana manusia selesai meniti titian siratul mustaqim, maka nak melangkah ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selesai manusia meniti titian siratul mustaqim, nak melangkah ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apakah ketika itu manusia itu berasa, oh dulu dan banyak betul dia berhaji, dulu banyak tu dia sedekah, orang yang tak banyak sedekah. Oh dulu dan banyak betul baca Quran, orang tak banyak. Apakah begitu? Tidak begitu. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Maka ketika mana manusia meniti titian siratul mustaqim, nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka manusia seluruhnya akan berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allazi hadana lihadza, yang mana Allah telah beri hidayat kepada aku. Bermaksud yang mana Allah Ta'ala telah membuat baik kepada aku dan diberi hidayat kepada aku. Bermaksud kita pandang sebelum nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika itu bukan kita menyebut-nyebut kebaikan kita, tidak. Kita menyebut-nyebut kebaikan Allah kepada kita. Kita pandang pada dia yang buat baik pada kita. Maka kita mengatakan alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Masya-Allah. Ini makna iftiqar kepada Allah. Ini makna fakir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini makna kefahaman bahawa kita tidak memiliki apa-apa kebaikan. Kebaikan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bermaksud masuk ke syurga Allah dalam keadaan kita ni fakir, bukan kita memiliki apa-apa. Habis selama ini Allah Ta'ala bagi kita hidayat, maka manusia akan mengungkapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Oh, Masya Allah, seseorang ini masuk syurga dengan salatnya, orang ini masuk syurga dengan sedekahnya, orang ini masuk syurga dengan qiyamul lailnya, orang ini masuk syurga dengan ibadat puasanya, orang ini masuk syurga dengan bacaan Qurannya. Tetapi ketika itu Allah Ta'ala perintahkan kita supaya memandang kebaikan itu semua daripada Dia, bukan daripada kita. Maka manusia akan mengungkapkan kata-kata alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bermaksud itu adalah adab sebelum masuk syurga. Kalau itulah adab sebelum masuk syurga, kenapa kita tak beradab adab itu di dunia sekarang ini? Sebab itu para awliya disebut berbeza ahli ta'at dan ahli ma'rifat. Berbeza ahli ta'at dan ahli ma'rifat. Disebut ahli ta'at, ahli ibadah. Ahli ta'at dia taat, dia jenis orang yang suka baik-baik kan? Jenis orang suka baik-baik, tak nak baik jahat. Ya, bagus. Dia suka baik, dia tak nak baik jahat, tak nak nanya orang, nak baik orang. Bagus. Dia suka nak baca Quran, dia suka, bagus. Tetapi tidak sama darajat ahli ta'at dan ahli ma'rifat. Maka dikatakan ahli ta'at pada waktu pagi dia akan berkata, pagi ni dia nak beramal apa ni? Pagi ni apa amal dia nak buat ni? Kalau gitu, pagi ni nak baca Quran lah. Pagi ni nak berzikir lah, pagi ni dia nak buat ni, dia nak buat ni, bagus. Tapi ketika ini ahli ta'at, bukan ahli ma'rifat. Ahli arifat, bila pagi-pagi dia melihat apakah Allah Ta'ala nak perbuat kebaikan kepada aku pada hari ini. Masya Allah. Bermaksud mereka telah melihat kepada Allah sebelum melakukan ibadat itu. Mereka melihat kepada Allah sebelum buat ibadat. Ini adab yang paling hebat. Yang paling hebat bermaksud kita faham awal-awal dah. Bahawa setiap kebaikan kita selepas ini adalah hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dekat ahli ma'rifat, dia memandang kepada Allah, apakah kebaikan Allah Ta'ala kepada aku pada pagi ini. Tiba-tiba teragak nak baca Quran. Masya Allah, baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana di dunia lagi dia dah melihat hidayat itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selepas dia melakukan ibadat, dia berterima kasih macam orang fakir lah. Orang fakir, orang fakir ni apa? Orang fakir ni pagi ni apa orang nak bagi dia makan ni? Ada kan orang fakir? Pagi ni apa orang nak bagi dia sarapan ke? Ada? Kenapa macam tu lah kau cakap? Dia tak ada bodoh, dia tak ada apa-apa, semua orang bagi. Jadi pagi-pagi yang dipikir apa orang nak bagi dia makan, jadi dapat orang bagi makan. Kemudian selepas dia makan, terima kasih betul, dia bagi saya makan uti canai. Dia ingat pada orang yang bagi itu. Sampailah dia dapat duit, apa lagi orang dia bagi duit dan sebagainya. Akhirnya dia berjaya dalam hidup dia, dan sentiasa dia sedar daripada awal sampai ke akhir, sehingga jadi orang yang berjaya. Tapi dia sedar semua itu bukan milik dia, pemberian dia pada seseorang. Jadi sentiasalah kita menanti-nanti kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka alamat yang pertama dia mengatakan apa? Amal kebajikan atasmu daripada tiada qasad daripadamu kepadanya. Jadi amal kebajikan kita itu daripada Allah kepada kita, dan kita lakukan kepada Allah lah.
Alamat yang kedua, berpaling daripada segala maksiat daripadamu serta mencelanya dalamnya mungkin. Kemudian terbuka pintu minat, tolong dan iftiqar kepada Allah Ta'ala. Pintu iftiqar, pintu bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat bergantung. Kita bergantung kepada hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergantung ke segala-galanya. Ya. Kemudian bu nak baca. Bu nak baca. Kemudian alamat khizlan. Yang tadi alamat hidayat. Ini alamat khizlan, alamat binasa. Alamat kita ini binasa hati kita. Tadi alamat hati kita dapat taufik. Ini alamat khizlan. Khizlan untuk ahli khawas. Kalau orang awam, dia tak rasa khizlan dah. Ya? 3 perkara. Yang pertama, sukar taat atasmu serta menjalan dalamnya, melakukan ni. Sukar untuk taat. Sukar untuk taat. Dan masuk maksiat atasmu serta lari daripadanya. Kemudian lawan ni lah, tertutup pintu minat tolong kepada Allah. Tertutup pintu untuk minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dia, orang tu tak nak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dia rasa dia dah cukup segala-gala dia. Bila dia dah sihat, bila dia dah harta, dan terlebih lagi yang lebih halus, bila orang tu rasa dia dah ada amal, dah ada ilmu, amal dah banyak, puasa banyak, sedekah banyak, haji pun dah pergi, umrah pun dah pergi. Jadi tak payah nak minta kejayaan akhirat sebab amal dah banyak. Amal tu dah menjamin dia masuk syurga. Jadi tak payah minta lindung api neraka rasa-rasa. Neraka tu bukan dia punya senarai lah. Contohnya kan. Jadi tak payah nak minta apa dah rasa. Ada. Betapa jahatnya. Betapa jahatnya kepahaman sebegitu. Jadi tertutup pintu minat. Sebab itu bila orang itu rasa kaya, sama ada rasa kaya harta, hatta dia rasa kaya amal, dia amal dah banyak, maka dia rasa kaya, daripada nak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala sebut orang tu taghut. Taghut. Gelaran tu taghut. Taghut ni gelaran kepada Firaun. Ketika mana Nabi Musa disuruh berdakwah kepada Firaun, idhhab ila Firaun fa innahu tagha. Wahai Musa, kau pergi dakwah kepada Firaun, dia tu tagha. Tagha ni melampau-lampau. Itu melampau-lampau tahap Firaun lah. Kita ni tidaklah melampau-lampau macam tahap Firaun, tapi Tuhan tetap kalau kita ni melampau-lampau. Allah Ta'ala gunakan kalimah tagha juga. Firman Allah Al-Quran, innal insana la yatgha. Manusia tu jadi tagha. Tagha ni melampau-lampau. Ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa diri kaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa kaya daripada Allah, maka Allah Ta'ala golak kita ni tagha, melampau-lampau lah. Jadi melampau-lampau kita taklah macam melampau-lampau Fir'aun. Dia melampau-lampau terhadap takabur, tapi tetap Tuhan golak kita melampau-lampau. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia tu jadi tagha, melampau-lampau dah perangainya bila dia rasa diri dia kaya. Jadi lawan daripada rasa kaya, rasa miskin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita rasa miskin pada Allah Ta'ala? Sebab perlulah kita rasa bahawa hidayat ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Sentiasa rasa takut dan bimbang, berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dan bimbang. Macam orang bergantung pertolongan orang. Seseorang yang bergantung makan pada orang, seseorang yang bergantung duit pada orang, dia takut tak?
takut kau tak dihantar makan pagar tak makan. Dia tak boleh rasa selesa. Dia tak kisah ada orang bagi makan. Tak boleh kau tak dibagi makan. Dia tak you juga kan. Jadi sentiasa hati dia bergantung, Tuhan janganlah tarik bagi saya makan. Iftiqar ketika itu. Tak ada menyombong dia sebab dia faham. Walaupun dia tak pernah tak makan, tapi dia kena faham bahawa makan bukan dia punya, orang bagi. Jadi sentiasa dia rasa takut. Bila dapat makanan tadi dia rasa takut kau ditarik bantuan tu tak makan dia. Jadi sebegitulah kita ahli taat. Jangan kita rasa takabur dan riak, ujub dengan taat kita. Sebab kalau Tuhan tarik hidayat, kita juga tak dapat hidayat. Maka Nabi menunjukkan iftiqar dia kepada Allah. Orang kalau macam jadi Nabi, apa kita nak bimbang lagi? Nabi telah dijamin syurga, Nabi telah diampunkan dosa, tetapi Nabi berakhlak dengan akhlak seorang hamba. Maka Nabi sentiasa berharap hidayat pada Allah. Nabi yang telah dijamin hidayat, tetapi Nabi bergantung hidayat kepada Allah. Nabi menzahirkan rasa bimbang dia. Maka di antara doa yang banyak Nabi sebut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ini doa yang menggambarkan kebimbangan kepada Allah yang akan menarik hidayat. Hatta Nabi sendiri pun sepatutnya kalau orang seperti Nabi tak payah minta lah, Tuhan dah bagi. Tak. Nabi banyak baca doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hati aku dalam agamamu dan taatmu. Maka sentiasa hati kita ini bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, bimbang pada Allah. Apatah lagi dengan dosa kita yang banyak dan sebagainya. Maka alamat yang ketiga, tertutup pintu minat minta tolong kepada Allah dan meninggalkan doa dalam segala ahwal. Dan kata Abu Afsin radhiyallahu anhu, bermula tasawuf itu sekaliannya adab, dan bagi tiap-tiap waktu adab, dan bagi tiap-tiap hal adab, dan bagi tiap-tiap maqam adab. Wallahu ta'ala alam. Sambung pada minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya latif ya latif.